Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia sedang penonton yang dihormati sekalian. Ini Radio Ciwi Melayu Thailand bersama Pusat Pentadbiran Wilayah Selatan Thailand persembahkan ruangan tinjauan usahawan Melayu di Selatan Thai. Di hari ini kita sekali lagi memperkenalkan Dr. Abdul Qadir Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sebagaimana yang kita telah dimaklumkan bahawa di pihak ruangan kita telah memperkenalkan Dr. Abdul Qadir Yusof sebagai pengarah. Beliau sebagai pengarah Hospital Siorot dan juga beliau mempunyai klinik gigi yang tersendiri dan juga beliau mempunyai bisnis ataupun perusahaan seperti restoran dan sebagainya. Dan yang lebih daripada itu ialah beliau adalah sebagai pengerusi Diaman Group. Jadi syarikat Diaman Group. Maka di hari ini boleh kita memperkenalkan lebih mendalami apa syarikat Diaman Group ini dengan melalui beliau sebagai pengerusi di sini, iaitu bagaimana yang Diaman Group ni dapat kejayaan. Yang pertamanya dalam penumbuhan mula-mula dan juga masyarakat Melayu ni dapat mengambil faedah dengan Diaman Group sampai ke hari ini. Bagi kita tahu lah kata projek-projek yang terbaru yang dibawa oleh Diaman Group ialah Lila Resort dan sebagainya. Boleh jadi masa depan itu akan lebih berkembang pada apa yang ada hari ini. Dan boleh Bomo boleh beri penjelasan dalam masalah kejayaan Diaman Group ini. Ya. Kalau lah kita tanya kata apa yang buat wisaya tu selepas pada jaya di dalam orang panggil mengarahkan Hospital Siorot dan buat pula satu dalam segi perniagaan Diaman Group. Yalah, kalau kita dah orang panggil kata yang mana kita dah tubik rancangan yang minggu lepas tu, di segi kata saya ada dapat pesanan daripada seorang orang tua, kata suruh pergi belajar untuk boleh bawa orang dan sungguhnya selepas pada masuk Siorot tu saya tengok kata dulu kita telah tahu dah kata ekonomi di tempat kita ni adalah saudara kita yang beragama asing dan saudara kita yang mari pada luar tempat pada 3 wilayah untuk memberikan binakan ekonomi di dalam tempat ni. Tetapi selepas ada berlaku masalah lebih ke 10 tahun dah ni, tak ada yang ada pembina ataupun perniagaan yang berani mari menabur modal pada tempat kita. Tak ada. Lalu itulah buat pemuda-pemudi yang mana baru tamat belajar ataupun yang pakaran pakai tenaga tak ada kerja. Sebab apa? Tak ada kele-kele untuk gaji, tak ada banyak-banyak perkara lah. Kalau kita tengok tu buat kata orang tak ada kerja nak buat, maka kalau orang tak ada kerja adalah tu masalah masyarakat. Pengangguran lah. Pengangguran bagi masyarakat kena orang panggil kata kena ambil tindakan dan ambil padu. Lalu saya fikir kata salah satu kerja yang kita tengok kata kerja mana yang boleh pakai orang ramai untuk kerja. Kita akan buat. Hari ni kalau kita tengok kata kebanyakan orang-orang Melayu di sini adalah orang cacak tanah dah, farmer dah, orang buat kebun pertanian. Tetapi hari ni kalau kita kata petani yang di jalan, cuma kata ada asah pada pokok getah. Hasil pada getah. Tapi hari ni tak ada tanah untuk nak buka tanah getah. Sudah cukup habis dah. Lepas tu kita tengok dengan rakyat yang paling tambah demi sehari, demi ramai, demi sehari, demi ramai. Tanya kata di mana pemuda-pemudi tu nak
nak kerja. Ada lapangan kerja untuk generasi baru generasi kita baru sini. kalau kita tak binakan satu-satu company untuk nego yang besar yang boleh pimpinkan orang untuk pergi arahkan kerja. Dah. Lalulah saya dan kawan-kawan dalam segi peniaga sebab di Aman Group ni bukan orang peniaga saja, ada belaka termasuk dengan orang panggil intelektual dah, termasuk dengan pegawai KJA, termasuk dengan guru, ahli bank, dan termasuk dengan ahli politik. Cukup. Sebab apa? Sebab kita buat brainstorming dan ambil curahkan fikiran untuk sungguh kata ni perniagaan, tapi perniagaan untuk binakan masyarakat dengan segi ekonomi dah. Sebab kita tu apabila ambil ramai-ramai orang fikir mari buat kita nak bina macam mana kita nak bina masyarakat Islam kita sini. Jadi kalau kita suluh pergi selepas marita di segi ekonomi tu kita tak ada kembangkan. Tapi adalah orang yang usaha nak kembang, tapi takdir Allah SWT mungkinlah ujian tu sangat kuat siapa tak boleh buat siapa ke kita hari ni tak ada orang yang perik untuk orang panggil kata kecewa lah di segi perniagaan. Tetapi yang masuk kepada saudara kita adalah politik dengan agama. Dah. Dan apabila masuk tetapi asah nak buat politik boleh bergerak, agama boleh bergerak dengan secara licin dia kena ada ekonomi. Dan apabila kita tak ada ekonomi semua tu jadi kita pinggir kata susahlah sikit lah kita nak buat jadi gagal dalam okay. Tapi tu tak apalah, hatu tu kita fikir kata cuma sedikit saja, tapi bagi di Aman Group ni kita fikirkan generasi baru yang mana tak ada kerja. Tambah belajar dah tak ada kerja nak kerja. Mereka cari kerja sebelah atas lah. Dan sebelah atas itulah yang jadi masalah kita tengok hari ni, kata apabila kerja di sebelah atas. Kita hari ni bagi orang ada email. Alhamdulillah. Bagi orang kurang email. Tu adalah masya-Allah bagi dia kalau dia tu kena pergi kerja sebelah atas. Sebab tak kata dia, walau saya sendiri duduk dalam suasana tak bunyikan suara azan sampai 2, 3, 4 tahun. Kadang-kadang tu asar pun kelucuk, zuhur kelucuk, lekat maghrib dengan isya. Subuh kadang-kadang kelucuk. Orang panggil kata jadi suasana tu tak ada suasana Islam. Tak ada suasana Islam, maka apabila tak ada suasana Islam, susah juga sebagai orang Islam nak jagakan iman dalam corak Islam. Dah. Sebab itu kita fikir kata di Aman ni sepatutlah kita ahli peniaga, ahli fikir, ahli politik. Dah pakat mari cuah fikir buat satu pusat perniagaan iaitu di Aman Center. Bermula kali tu kita nak buat pusat perniagaan di Aman Center sebab kita mari kaji kata tanah di dalam kawasan bandar semasa tu dan semasa sekarang sangat tinggi, sangat mahal. Harga melambung lah. Daripada 1 juta naik sampai 1.500.000 kok sekadar tanah saja. Mana kita nak buat bina lagi. Dah. Lalu ketika kita buat satu pusat perniagaan, kita tak sadut dalam bandar apa, kita tutup luar bandar. Sebab apa? Sebab tanah murah, supaya orang kampung, orang hak susah, hak dok tu boleh mari kerjasama dengan kita. Dengan pakai modal tak banyak tu boleh masuk buat perniagaan dan ada gaji orang kerja, ada upah orang kerja. Itulah kita fikir mula-mula. Selepas tu dengan projek kena guna duit lebih kurang 900 juta. Dengan projek tak ada benda di tangan. Memanglah kalau kita pergi ke bank pun tak ada siapa fikir seperti kata koyalan dah. Koya saja tu tak ada. Susah. Lalu kita nak buat macam mana untuk, sebab di dalam perniagaan ustaz dah kita kena fikir kata satu mula daripada seorang-orang pencetuh. Jadi segrup orang, kumpulan orang yang mana fikir nak buat. Apabila kumpulan tu fikir nak buat, maka
dengan secara tertib. Tertib perniagaan. Dalam kumpulan tu pasti carikan modal untuk nak menaburkan modal di dalam perniagaan. Selepas boleh modal lah, kita lalu cari benda. Kalau kita nak bina pusat perniagaan, kita kena beli tanah, buat bina buat apa. Selagi modal tak cukup, kita tak boleh buat. Dah. Dan oleh kerana itu kita fikir kata selagi duit tak cukup, kita tak usah belilah tanah di dalam mesyuarat hak di aman. Atau mesyuarat kata kita jualkan fikir ke. Mudah-mudahan kata jual kredit lah. Jual kredit kita, kata orang nak percaya setara mana, kata kita golongan di Aman Group ni boleh buat kerja besar macam ni. Dah. Tetapi semasa duduk buat susung di dalam kerja tu, saya dah apa? Tu. Tadi kita jual konsep lah mula-mula tu. Jual konsep. Saya dah buat, apabila nak jual konsep, kita kena fikir kata apa orang sini tak mau dan apa orang di sini suka. Dah. Sifat kejujuran adalah penting di dalam kita nak buat apa-apa kerja. Lebih lagi kita nak jual konsep. Benda yang mana mereka itu jamah tak boleh lah, jamah tak tapi sampai. Dengan fikir tu boleh jamah. Boleh. Dengan ada kesedaran dan dengan apa lagi orang yang ada jiwa lah. Ya, jadi salah satu di situ tu jadi nasib baik kerana saya ni kata saya ya betul lah. Kalau tanya kata saya ni adalah bijak tiap-tiap segi tak bukan. Cuma yang Allah Subhanahu Taala beri kepada saya tu di segi pentadbir orang kerja tu saya adalah kemahiran sedikit di situ, dan di segi marketing atau pasaran tu jadi insya-Allah lah yang ilmu yang Allah beri pada saya tu saya boleh bawa mana peniaga-peniaga saya yang mana saya dah buat. Sebab di dalam kita nak jual konsep dia. Kalau pasaran kita tu ataupun marketing kita tu tak kemah, kita tak boleh jual. Tak boleh jual. Lalu saya fikir panggil ahli banking, panggil semua, mereka kata kita nak buat macam mana, tiap-tiap alat yang mana bawa pergi kepada arah kejujuran, ambil mari guna di sini. Tiap-tiap alat yang boleh buat projek ni jujur, ambil mari guna. Inilah adalah orang panggil kata benda yang kita nak pergi jual kepada saudara yang kita ajak dia mari kerjasama atau jadi shareholder hak company. Sebab kita kumpul modal dengan jual share. Ya, jual share. Saya fikir kata, dan di dalam di Aman ni lalulah kita fikir kita nak macam mana, nak menarik hati orang, nak buat macam mana kita nak bagi orang tu percaya pada kredit kita. Itulah semua tu kita buat rancangan di Aman, yang mana kalau kita masuk dalam website hak di Aman, nak tengoklah syarat-syarat hak di Aman. Kata yang pertama kali mula-mula tu kalau nak beli saham di Aman, kena melalui akaun hak di Aman di dalam bank, dan di situ kita buat orang panggil kata condition ataupun buat syarat kata pihak ahli jawatan kuasa di Aman tak boleh nak buka duit yang mana tu taruh di dalam bank tu guna. Tak boleh nak gunalah. Tak boleh nak guna tanpa keizin daripada pihak-pihak anak-anak syarikat kita. Kita kena buat panggil mesyuarat umum untuk minta kebenaran dulu, dan ada keizin daripada tu lebih kurang 50% barulah kita. Itu salah satu pada peraturan lah. Peraturan untuk nak kejujuran, nak orang percaya. Nampaklah kata kita ni dulu kita bajak kata kita ni beramanah. Mana kita beramanah, tapi nak ikat amanah tu ya ada sistem dia. Dia gini. Semasa kita bincang lah kita mari fikir kata dulu kita mari fikir kata di dalam perniagaan. Di dalam perniagaan ni apa yang penting? Dah. Untuk kita tu nak boleh buat orang panggil kata
keputusan nak pergi kerjasama dengan ahli peniaga yang mana mari ajak kita kerjasama dengan dia. Dalam kitab syarat kita kata bagi seorang manusia pasti kena nilai di atas tiga syarat yang mana saya akan sebut satu. Kena nilai kata projek yang mana si peniaga ini mari ajak kita tu adalah kita boleh terima. Dan projek tu adalah projek yang bagus yang mana apabila dah buka tu orang-orang setuju. Kalau kita tengok kata kita boleh terima dan insya-Allah akan maju. Dah. Kita kena pergi tengok daripada syarat yang kedua pula Ustaz. Kata si pengajak kita tu, pengarah dia ataupun rakan-rakan dia tu, kredit ada ke tak? Kredit ada ke tak, orang ada email ke tak, orang ada apa kompetensi ataupun kebijaksanaan lah, kemampuan kebijaksanaan ke tak. Ataupun tidak dah. Tapi kalau kita kelih dah kata ada kemampuan, ada amanah, ada bijaksana di segi perniagaan yang mana dia nak buat tu. Dah. Kau dulu kita belum tengok benda lain lagi. Kita kena lihat benda lain dulu. Dah jangan gaduh, Sebab apa? Dulu kita umat Islam kita di sini sebut kata ustaz yang ada amanah tak apa dah, boleh kira dah duit ustaz yang buat perniagaan. Tapi amanah ni dia berkata dengan email ustaz. Kalau email tugas tu amanah pun tugas. Lalu itu kita kena tengok dengan secara nak undang hak KJL tu adakah nak undang KJL di orang panggil kata dia tak ada tanggungjawab di segi company ataupun syarikat yang kita nak masuk campur tangan ni ada pergi buat register. Register daripada pihak perniagaan hak KJL ataupun tidak. Daftar ke tak? Kalau daftar dah saham yang nak beri pada kita tu, adakah dia daftar ke tak? Kalau kata saham cuma kertas keping tak ada satu. Itulah cara-cara peranan kita dari segi kempen untuk nak. Jadi kita pergi berjalan jual idea ataupun jual konsep tu dengan kemukakan masalah gak kita ni kemah dengan amanah dan gemah dengan peraturan dan undang-undang dan sebagainya. Dan kita terugi kepada perkembangan yang terakhir ni berhubung dengan aman, bagaimana kita tahu bahawa ada peresmian dalam buku Lila Risa. Minta itu penjelasan dalam hal ni, itu adalah satu kejayaan yang di bawah naungi di Aman Group. Ada apa penjelasan pada dia di dalam kita pergi kepada di Aman Center dulu. Apa yang ada di Aman Center? Satu ada shopping mall. Yang dua pula kita ada hotel resort, sport club. Kita ada theme park bagi kanak-kanak. Ada hall. Kita ada logistik, pengangkut teh dan tempat kodang-kodang simpan barang. Dan kita ada tempat tukar dalam segi barang pertanian perniagaan pertanian dalam segi buah-buahan ke apa ni lah. Itu adalah konsep hak pusat perniagaan di Aman. Tetapi dalam kita duk jual saham tu, kita tengok kata modal yang mari tu tak cukup nak buat projek besar. Lalu itu setahun dah kita duk kumpul modal tu, boleh sekadar tak cukup lah nak buat projek besar. Semasa tu ada satu resort mau jual. Ada tawaran supaya jual dalam harga 95 juta. Saya pun tanya pihak-pihak di Aman, pihak ahli jawatankuasa di Aman, semua tu setuju. Kata kalau kita ambil Lila Resort sekadar duit kita ada ni, buat asas dulu dan kita akan berjalan untuk membinakan di Aman Center. Jadi di Aman Center kita tak akan hapus daripada fikiran kita lah. Kita akan buat. Tapi cuma ambil Lila Resort, cuma buat asas untuk kata perniagaan kita, sebab duit kita ada dah. Dan duit duduk ada di dalam bank tak guna tu bukanlah contoh orang cara orang berniaga.
Lalu tu kita ambil duit tu belilah Lila Resort. Tapi sebelum beli Lila Resort tu, pihak tuan Lila Resort kata tanah di depan Lila Resort 72 rai. Ada juga orang tawaran nak jual. Nak jual. Saya lalulah nak fikir kata Lila Resort kita ambil, di dalam kita ada resort, hotel, sport club kita boleh buat di dalam tu, dan tempat lalu untuk kanak-kanak boleh. Saya lalu fikir ambil di Aman Center yang besar tu, mari buat pertengahan. Projek besar dulu. Projek besar saat ni mari pertengahan. Dengan ambil orang panggil serami hak Lila Resort tu lah dah. Menjadi asas. Apabila boleh tanah di depan lebih kurang 72 rai, dan boleh tambah pula sekarang ni di Aman rai, di Aman ada tanah di kawasan tu semua 125 rai. Campur dengan Lila Resort. Campur dengan Lila Resort. Apabila kita beli tanah di situ tambah, kita timbul perasaan projek, kata kita halukan projek besar ni menjadi projek lah. Dan rupa cara kita buat adalah hentian. Seperti kalau kita pergi highway ke Malaysia tu, hentian di atas highway tu. Tapi dengan bina kita buat besar pada hentian sedikit. Sebab kita guna supermarket dan guna ada tempat parking kereta, ada fast food, ada dan sekarang ni jadi Lila Resort tu duduk bawah operasi. Kita operasi lah. Kita mula operasi pada tempat sebelah bulan Januari baru ni. Jadi sambut daripada masyarakat kita tu hangat lah. Alhamdulillah, banyaklah. Sampai kemarin tu kita buat ada pembukaan seperti grand lah, grand opening kita tu. Saya tu berasa jatuhkan air mata sebab ada salah satu orang tua. Apabila saya lalu di depan dia, dia kata apa Ustaz? Terima kasih semua. Yang mana buat benda ni, dia boleh tengok dulu belum pada mati. Belum pada dia mati. Tu. Dia berasa nak tengok benda ni. Dia boleh tengok benda ni. Ya. Iaitu orang Islam sini ada hotel yang orang panggil kata dipengarahkan dengan secara Islam. Gitulah tuan-tuan yang belia, sedang menonton yang dikasihi sekian. Radio TV Melayu Thailand bersama dengan Pusat Perdebarian Wilayah Selatan Thai, dan dalam ruangan tinjauan usahawan Melayu di Selatan Thai ini, dan kita dapat tahu dengan cara detail ataupun dengan cara lebih halusi berhubung dengan projek-projek yang dibawakan oleh The Aman Group sebagaimana kata tadi. Dan cetusan The Aman Group ini adalah kerana untuk menjualkan konsep. Yang pertamanya ialah idea atau fikiran, dan disambut terbaik oleh masyarakat Melayu di sini, masyarakat Melayu Islam di sini. Maka itulah sampai ke kemarin dulu ni dapat kejayaan yang meresmikan kita bukakan Lila Resort, yang semua pemodal ataupun yang membeli saham kemarin dulu sahaja tu, kemarin hari Sabtu terdapat berjaya lebih kurang 20 juta dalam satu hari saja. Bat apa yang sebagai kata sumbangan daripada umat Islam yang berada di sini, dan itu adalah harapan masyarakat kita di sini sebagai tunjang ataupun umbi untuk meletak lakon-lakon baru supaya menjadi teladani kepada masyarakat kita khususnya dan masyarakat di seluruh di ASEAN ini pada umumnya. Dan itulah sebagai contoh pada generasi baru. Dan dari inilah tuan-tuan mulia, kami terpaksa kerana masa tak mengizinkan, kami terpaksa berucap selamat tinggal, dan insya-Allah akan berjumpa lagi dari akan datang. Dengan sekadar inilah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.